tuan insyaAllah pada malam ini ya. Karena bulan lepas ada kuliah kan, saya tak ada. InsyaAllah satu hadis. Hadis ini saya nampak berkaitan dengan apa yang berlaku di zaman kita ni kan, di masa kita ni kan. Mudah-mudahan dia menjadi pengajaran lah untuk kita kan. Jadi bukan bentuk. Dan hadis ni banyak juga, ada 15 perkara yang kita kena ambil peringatan, ambil pengajaran kan, yang disebut oleh Nabi SAW. Jadi itu satu bab dalam kitab ini, Bahrul Mazi, bab ma jaa fi alamati hululil masqi wal khasaf. Itu bab satu bahagian yang menyatakan hadis membicarakan tentang mustahab turun bala, mana layak diturunkan bala, kata maknanya orang terberikan hukuman. Mustahab ni mana berhak diturunkan bala oleh Allah, dan juga dihapuskan upah, diubahkan upah umat tadi, golongan tadi kaum. Dan juga mereka ni mustahab patut ditelan, boleh ditelan bumi ke atas umat Muhammad mana di zaman kita. Yang pertamanya, upah mereka ni berubahkan, diubahkan dalam kaum Bani Israel. Yang keduanya ditelan bumi, mana tenggelam dalam bumi. Kata pengarah ini, ditelan bumi dan hapus rupa asli itu ialah seperti menjadi rupa gerah kaum Bani Israel dan babi, dan diubah oleh Allah akan manusia yang demikian itu dengan sebab-sebab melampau mereka berbuat maksiat dalam dunia. Sebabkan kemaksiatan, jadi kata dosa-dosa tadi, Allah akan ubah manusia. Tapi yang kita tengok ni, ubah sebenarnya tak ubah, tapi perangai kan, perangai, akhlak dan kelakuan tu lebih lagi pada rupa kera, beruk, babi dan sebagainya. Jadi tak ubah dari segi fizikal, tapi dari segi perangai, tindakan kelakuan tu yang lebih lagi kan daripada babi, beruk dan kera dan sebagainya tadi kan, binatang-binatang yang tak elok tadi tu tak baik. Maka di dalam bab ini juga hadis menunjukkan mustahab, boleh, patut umat Muhammad tadi zaman kita bala, diturunkan bala. Dua, yang pertamanya ubah mereka. Yang kedua, berhak mereka diturun bala, ditimpakan bala. Ya. Baca. Di hadisnya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajhah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza fa'alat ummati 15 khuslah halla bihal bala. Mana daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib katanya telah bersabda, telah berkata Rasulullah SAW, apabila melakukan umatku, apabila umat Nabi Muhammad dia melakukan, mengerjakan 15 khuslah halla bihal bala, 15 perkara. 15 perkara ni kalau mereka lakukan, masalah satu pun termasuk kan, tapi 15 ni mana jumlah semuanya kan? 15 perkara patutlah dengan dia boleh bala, mana patutlah mereka tadi dibalakan, diturunkan bala, dikenakan bala kan. 15 perkara ni sebenarnya satu persatu lah. Faqila wa ma hunna ya Rasulullah. Maka orang bertanya, qila, orang kata, apakah benda tadi, perkara tadi kan? Apa dia? Apa ia yang tersebut tadi 15 tadi? Ya wahai Rasulullah, ya Rasulullah. Apa dia? Kan? Apakah perkara yang
boleh menyebabkan umat Nabi Muhammad ini bala, diturunkan bala. Qala idza kana al-maghnam duwalan. Kata Nabi Nabi, apabila harta rampasan perang, bila berlaku perang kan, harta yang dirampas yang dapat daripada musuh tadi, duwalan, menjadi milik pemerintahan. Mana harta itu mana? Dimiliki oleh orang yang memerintah, oleh kerajaan tadi kan, oleh raja yang memerintah tadi, yang mana tentera dan perang. Itu yang pertama kan. Apabila harta rampasan perang tadi dijadikan hak pemerintah, milik pemerintah kan. Dan yang kedua, wal amanatu maghnaman, dan amanah itu sebagai pendapatan dia, perolehan dia, hasil dia kan. Amanah pula orang bagi itu, tak kira harta tadi, harta negara, harta persendirian kan, amanah kan di mana. Dia menjadi pendapatan dia, perolehan dia kan, maghnaman sebagai pendapatan dia. Itu yang kedua tuan-tuan. Di huraian dia adalah wa zakatul maghraman, dan zakat itu sebagai denda. Maghram benda yang dibayar tak sampai denda. Zakat itu sebagai dendaan, bayar denda, bayar kompon kan, zakat tadi. Itu yang ketiga tuan-tuan. Yang keempat, wa ata ar-rajulu zawjatahu. Yang keempat, dan menurut lelaki, suami kan, lelaki ni suami kan, perempuan. Zawjatahu, isteri dia. Dia patut, dia kalah dengan isteri dia. Di zaman kita ada kan, orang lelaki ni dia kalah. Dia tak boleh kawal isteri dia, dia kena ikut kandang isteri dia, wanita isteri dia kan. Dia bukan jadi ketua, isteri yang jadi ketua. Ini berlaku dan ni kan. Dan yang kelima, ada 15 yang huraian dia nanti. Wa aqqa ummahu, dan anak tadi dia mendarhaka ibunya. Aqqa ni mendarhaka. Aqqa ummahu, ibunya. Bukan sekadar darhaka, bunuhlah, macam-macam. Apa? Buang mak bapak kan, mak dia dibuang, tak, dia tak menjaga. Dia pergi buang tempat-tempat yang boleh jagaan. Mendarhaka seorang anak tadi akan ibunya. Wa barra sadiqahu, dan dia berbaik kepada kawan lah. Kawan baik, baliklah, patutnya kita lah, ibu bapa kita, ibu kita lah kan. Dia berbakti kepada kawan dia, tolan dia, rakan dia. Itu yang beberapa yang kena tuan-tuan. But di mana? Yang ketujuh, wajaba abahu, dan dia kasar, dia keras. Jafar ni keras. Abahu dengan bapak dia, bapak dia. Dengan bapak ni garang, kita patut kita kalah bapak kan. Bapak ni keras kan. Dia keras, dia garang kan. Abahu, bapaknya pula. Jadi mendakar maknanya dia keras, dia lawan kan. Keras lawan kan, orang lawan, kasar lawan. Abahu, bapak dia. Orang tu kan, manusia dia. Yang ke-8, wartafa'atil aswatu fil masajid. Itu bagus. Dan tinggi suara, kuat suara dalam masjid. Kakak dalam masjid kuat. Bising lah kan, masjid ni jadi bising. Lebih pada pasar kadang-kadang masjid. Kalau ada sesuatu majlis lah, kalau masa semayang tak apa kan, ada majlis, ada orang ramai, takapan tu suara tadi tinggi, kuat kan, tinggi ni kuat suara orang dalam masjid tadi kan? Penghuni masjid tadi, fil masajid, dan masjid-masjid. Baik, yang seterusnya tuan-tuan, wa kana za'imul qaumi arzalahum,
dan pemimpin. Pengajar ni pemimpin lah kan, ketua lah, zahim ni ketua. Al-qaum ni satu kaum, satu bangsa, satu kaum. Arzaluhum, orang yang hina di kalangan mereka. Orang yang hina, orang yang sebelum tu tak ada kedudukan apa. Tapi bila dia menang dan dapat jabatannya, dah jadi ketua. Kita kena ikut dia. Orang yang tak ada apa, tak ada pakat lah. Dia tu tak Islam lah. Tak Islam lah. Yang teruk kan, yang hina tak boleh kan. Yang jahil, yang tak ada ilmu, yang tak ada akhlak, jadi pemimpin kan. Yang akhir zaman memang ada kan. Bila dia dilantik, dipilih kan. Baik, yang sebenarnya tanda wa ukrimar rajulu makhabata syarrihi, dan dimuliakan, dihormatlah, dimulai dia hormat lelaki seseorang tadi kerana takut kejahatan. Dia hormat tu kan kerana takut tindakan dia apa-apa sesuatu kan, perbuatan dia hormat kan seseorang tadi kan. Terutama yang jadi ketua lah tuan-tuan, kerana takut kejahatan. Syar ni kejahatan. Wa syuribatil khumur, dan diminum arak. Arak ni jadi biasa sebab dijual di mana-mana kan, tak ada sekatan. Pergi dengan budak dapat kedai-kedai kan, kedai rukit kan. Jadi tak ada sekatan. Diminum arak dengan berrasa lah. Zaman dulu pun ada juga kami minum kan, zaman sebelum Nabi. Kita berrasa macam zaman kita sekarang. Baik, yang sebenarnya datang walu bisal harir, dan dipakainya sutera. Sutera itu orang lelaki kan, bukan tak apa. Sutera ni jadi pakaian biasa lah. Pakaian mewah, pakaian dipakai yang sutera. Baik, yang sebenarnya tuan-tuan, wattukhizatil qainan wal ma'azif, dan diambil penyanyi perempuan. Qainan itu penyanyi biduni wata, penyanyi diambil, dijadikan perempuan itu sebagai penyanyi kan. Wal ma'azif, dan alat-alat musik, bunyi-bunyian. Nyanyi ini mestilah ada bunyi-bunyian kan, alat musik. Mana dia ambil ni, mana dijadikan hiburan kan, hiburan, majlis-majlis, sesuatu ni mesti ada penyanyi dan ada muzik kan? Untuk memeriahkan majlis tadi kan, apa-apa acara tadi kan. Baik, yang sebenarnya tentang wala ana akhiruhu hadhihi al-ummah awwalaha, dan mencaci, melaknat, mengutuklah kan, mengutuk orang-orang yang belakang tadi, orang yang terdahulu, orang yang akhir, orang yang belakang, orang yang terdahulu pada kita ni ya, pada umat ni, awwalaha, orang terdahulu. Mana orang yang akhir ni, orang yang sekarang ni, orang yang sebelum daripada itu, dia melaknat orang yang terdahulu. Kerana dia menyalahkan orang-orang yang sebelum daripada dia, orang yang awal daripada dia. Mana macam orang zaman kita sekarang ni, dia melaknat, dia mengutuk orang-orang yang sebelum zaman kita kan. Contohnya ulama-ulama kan, yang sebelum ni dia mengutuk, dia mengkritik orang-orang yang terdahulu pada dia. Sebab itu kata Nabi, bal yartaqibu inda zalika rihan hamra atau khasafan atau masfan. Maka hendaklah tunggu, hendaklah mereka menunggu, menanti pada ketika itu angin merah ataupun ditelannya bumi. Sama ada datang angin merah ataupun mereka tadi ditelan oleh bumi. Wa maskhan, dan berubah-ubah bentuk mereka. Itu tuan-tuan 15 perkara yang Nabi sebut tadi kan.
Jadi huraiannya adalah sedikit sebanyak kan, kalau tidak panjang. Yang pertamanya, harta rampasan tadi dia menjadi milik pemerintah. Yaitu harta rampasan dalam Quran itu dia beredar, dia pergilah kan di antara raja-raja dan orang-orang besar, pemimpin-pemimpin dalam kerajaan tadi. Itu harta rampasan tadi kan. Jadi dia beredar, dia pergilah kan, dibagi-bagikan di antara raja-raja dan orang besar dua orang. Itu yang pertama kan. Wal amanatu ma'naman, amanah tadi sebagai pendapatan dia, yaitu amanah seseorang tadi yang dipercayai seperti mempertaruhkan uang dan sebagainya kan. Itu dikira amanah kan. Baik, yang seterusnya wazakatul ma'naman, dan zakat itu sebagai dendaan. Zakat tadi di zaman kita sekarang ini, apabila sampai cukup nisab zakatnya kan, zakat. Dia kata orang yang mengeluarkan zakat tadi dia kira sebagai membayar denda, menjadikan dirinya seolahnya dia membayar denda, bukannya kira-kira dan bukannya beban ibadat, bukan sebagai satu ibadat. Orang yang keluar zakat itu seolah-olah kalau dia tak keluar dia kena denda. Jadi satu kesalahan kan, undang-undang kan? Dia bayar juga, dia tak salah bayar kan. Wa ata'a ar-rajulu zawjatahu, dan menurut taat atau anak lelaki itu akan isterinya, yaitu menurut kehendak isteri, hawa nafsu dia, kehendak hawa nafsu dia, bukanlah ikut kehendak yang dibenarkan oleh syarak, tapi ikut kehendak hawa nafsu dia. Kerana orang perempuan itu kebanyakannya orang perempuan ini yang jahil, dan jarang betul dia yang berhak dan mustahak untuk ditaati akan. Baik, yang seterusnya wa aqqa ummahu, derhaka akan ibu. Mana derhaka akan ibu itu, yaitu tanda mustahak patutnya turun bala Allah atas yang membuatnya, seperti seorang ada ibu. Apabila dia bercakap dengan ibunya itu dikasar-kasar, dia cakap dengan kataan yang kasar, bukan kataan yang lemah lembut. Itu contohnya kan. Dan apabila disuruh ibunya akan dia enggan, dia tak membuat. Itu mana tu maksud. Mana percakapan dia tu kasar, menyakiti. Perintah ibu dia, kehendak ibu dia tak ditunaikan, dia enggan. Dan dia tak mau melaksanakan suruhan ibu dia tadi, kehendak ibu dia itu, dengan berbagai-bagai alasan, bermacam-macam dalih. Itu contohnya kan. Wa barra sadiqahu, dan berbakti, berbuat baik pada kawan. Berbaik pada kawan ni, sahabat tolak handanya, dan berkasar-kasar dengan bapaknya. Berbakti pada tolak handa dan berkasar dengan bapak itu satu daripada tanda mustahak turunnya bala. Ada tanda-tanda. Seperti seorang ada tolak dan ada bapak. Contoh dia kata, ada kawan dengan bapak. Dia ada kawan, tolak itu kawan, sahabat. Dan dia ni sungguh-sungguh jaga. Sahabat ini dia sungguh-sungguh jaga serta dia hormati
segala tempatnya, kedudukannya kan, dan cukup diberi pertolongan apabila dia dalam kesusahan. Itu maknanya. Dia pergi semua apa kawan dia nak, dia tolong semua kan. Tetapi bapaknya tidak dipedulikan. Itu contoh. Kawan-kawannya semua dia jaga kan. Dia tolong semua kan. Apa kawan dia nak, dia bagikan, dia tunaikan. Tapi dengan bapak dia, dia tak peduli. Yakni kalau datang padanya tidak dipandang dengan pandang hormat dan tidak didudukkan tempat yang sepatutnya. Itu contoh dia bagi. Jadi terbalik katanya kita dengan bapak kita adalah kita hormat, kita beri pertolongan dan sebagainya. Wartafa'atil aswatu fil masajid, dan tinggi suara dalam masjid. Meninggi. Mana jamaah saja? Dengan hingar bangar, dengan meninggikan suara tepik dan lain-lain. Dan percakapan tadi lah. Percakapan tadi, percakapan yang kuat, yang hingar bangar katakan, yang bisik. Ya. Sebab nak buat ibadat kadang tak boleh kan. Baik, wa kana za'imul qaumi azzalu, dan pemimpin sesuatu kaum tadi, satu bangsa tadi, orang yang hina di kalangan mereka. Yaitu yang menjadi pemimpin, penganjur, ketua lah kan. Orang yang hina daripada mereka, daripada kalangan kaum tadi lah. Maka dia ini satu lagi tanda mustahab turunnya bala, patut diturun bala, dibala. Itu kalau jadi pemimpin kaum itu orang yang hina dan jahil. Hina tak dia jahil, ya. Tidak taat kepada Allah, melakukan maksiat. Pemimpinnya suka melakukan yang berdosa, besar-besar dan lain. Dan bermula yang dikehendaki dengan pemimpin kaum itu sepatutnya orang yang mulia dan orang yang bertakwa. Seperti firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Bahasanya semulia-mulia orang dari sekalian kamu di sisi Allah itu ialah yang lebih takwa daripada kamu. Apabila pemimpin itu orang yang bertakwa, maka ialah orang yang mulia. Takwa ni dia bawa pada kemuliaan dan sebagainya. Dan jika tidak takwa, maka ialah orang yang hina. Itu contoh kan. Terbalik begitu kan. Baik, yang sebenarnya tanda wa akrimur rajulu makhabat asyarri, dan dimuliakan lelaki itu kerana takut kejahatannya. Uraiannya panjang tuan-tuan. Itu menghormati seseorang ini kerana takut kejahatannya kan? Iaitu satu daripada tanda mustahab turunnya bala ke atas manusia, iaitu dipemuliakan seorang dengan dihormatkan dia kerana takut kejahatan dan celahnya kejahatan. Maka apabila datang seorang itu kepada kamu, lalu dengan segeranya engkau hormatkan dia dan telah engkau sediakan baginya tempat duduk yang selayaknya bagi dia, itu maknanya dia menghormati seorang tadi kerana takut kejahatannya. Wasyuribatil khumur, dan diminum arak. Yang terusnya satan, artinya banyak orang meminum arak. Minum arak itu telah tersiar banyaknya, telah tersibar yang banyaknya kan? Sesungguhnya apabila banyak jadi orang minum arak, maka ialah satu daripada tanda mustahabnya turun azab ya. Masuk dalam hadis ni kan. Maka di sini ditanya orang katakan, adakah minum arak itu dari belum Islam sampai kemudian daripada sahih Islam telah ada orang meminum. Mana arak ni tanda
Sebelum Islam pun ada lah kan, umat sebelum dulu. Maka betapalah pula mustahak diturun bala. Kenapa diturunkan bala? Maka dijawab oleh ulama, para paling ulama, bermula dikatakan minum arak di sini yang terjadi banyaknya minum arak. Jadi arak ni berluas-luas, banyaknya minum. Dan kembang ia serata-rata cerak, tepat lah kan. Maka dengan sebenarnya, apabila dilihat sebagai zaman kita ini telah meratai arak tadi, mana-mana pun ada kan arak, di kampung pun ada kan. Maka segenap kampung dan cerak-ceraknya ada arak, sampai arak. Orang boleh minum arak dengan mudah kan. Maka diberi dengan berbagai-bagai nama arak ni tu. Bukan tua, bukan banyak saja, macam-macam nama dia. Biar tidak senang orang yang jahil mengenal arak ataupun bukan arak. Susahlah tak senang, susah orang yang tak tahu ni. Yang mana arak dan bukan arak. Seperti biar kan. Maka iaitu ada berapa banyak jenisnya. Nama-nama dia kan, kita sekarang macam-macam nama dia kan. Dan berderajat mabuk dia. Mabuk dia ni kata dan dia tak sama. Power dia kan. Ada banyak tingkatan mabuk dia, power dia. Maka di sini adalah suara-suara apabila jaga tiap-tiap yang cair yang beri mabuk itu arak. Mana dia kata kita kena faham ini, setiap benda yang memabukkan itu arak. Maka arak itu sedikitnya dihukum minumnya pun seperti minum yang banyak. Kalau minum sikit pun, setengah gelas kan, tak sampai 1 botol pun dia kira sama dengan minum banyak kan? Jika minum setitik seperti minum sebotol, 2 botol juga. Minum sikit pun macam minum 1 botol. Dan tidak harus diminum, maka dia buat, dikatakan buat ubat. Tak boleh kata kalau orang tu nak minum arak untuk menyembuhkan penyakit, tak boleh hukum dia kan, sebab dia haram kan. Kerana ia bukan ubat, dia mendatangkan penyakit orang ni kan, bahaya. Bahkan ia seperti mana yang mendatangkan mudarat, dan ia bernama ibu segala kejahatan. Arak ni ummul khaba'is. Jadi mana seorang tu dia boleh membunuh, dia boleh melakukan maksiat, berzina dan sebagainya kalau dia mabuk. Dia minum arak kan. Kalau dia tak mabuk, dia rasa malu, rasa apa kan. Tapi bila dia mabuk, akal dia hilang, dia boleh buat apa saja kerana dah hilang rasa malu dan akal dia. Sebab itu dia nama ummul khaba'is. Walau bisal harir, dipakai, banyak orang memakaikan sutera. Maka satu perkara yang banyak ada terjadi pada zaman kita ini, iaitu banyak pada lelaki muslimin memakai sutera. Sebab tak ada duit kan, tak kaya, ada senang. Dan di pemuda mereka itu akan hukumnya. Tak apalah, tak boleh kan. Orang lelaki sutera ni haram kan. Yang bolehnya orang perempuan, orang lelaki haram. Sutera dan emas kan, perhiasan emas, emas. Biasanya wal tukhizatil qainatu wal ma'azib, dan diambil sebagai penghibur lah, diambil kan, jadikan penghibur. Al qainat, perempuan-perempuan penyanyi, video kita kan, penyanyi kan, artis-artis dari penyanyi jadi kan. Wal ma'azib, dan alat-alat bunyian, muzik, dijadikan hiburan nyanyian-nyanyian pada wanita. Kalau lelaki tak apa, kalau lagu-lagu ni kan lelaki tak nasyid-nasyid. Ini orang perempuan sebagai penyanyi. Dan alat-alat muzik tadi kebanyakannya haram. Yang tak haram tu kalau kita gendang kan, pompa, seronai tak boleh, gambus tak boleh, biola tak ada, gitar tak boleh, seronai lagi tak boleh. Tak ada muzik.
Sebab dia melalaikan apa? Kata kampus tak apa, tapi dalam ni dia kata apa? Kata dia tak boleh kampus jual. Wala ana akhir hadhihi al-ummah awwala dan melaknat umat yang terdahulu daripada umat yang sekarang ni, kan? Terdahulu daripada awal umat yang terdahulu, yang umat yang sebelumnya. Mana melaknat ni mengutuk, mencaci orang-orang akhir, yang terakhir, ya? Orang yang sekarang lagi katakan umat Muhammad akan orang-orang yang terdahulu, umat yang terdahulu daripada dia. Hadis yang sebelumnya tentang an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tukhidha al-bay'u duwalan wal amanatu maghraman waz zakatu maghraman. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia ambil bai ni rampasan perang yang ditinggal oleh musuh, kan? Duwalan akan pemerintahan, jadi hak pemerintahan. Wal amanatu maghnaman, dan amanah itu akan pendapatan, hasil dia pendapatan zakat. Waz zakatu maghraman, dan zakat itu sebagai dendaan. Denda maghraman sebagai dendaan. Wa tu'allima li ghairihi, dan belajar kerana lain daripada agama. Orang belajar ni bukan kerana agama, dan dia belajar ni kerana lain daripada agama. Belajarnya asalnya. Wa ata'a ar-rajulu imra'atahu, dan menurut dan taat lelaki itu akan isterinya. Inilah dia. Wa aqqa ummahu, dan derhaka akan ibunya. Wa adna sadiqahu, dan dia berdamping dengan kawannya. Dia rapat, adna ni rapat dengan kawannya. Wa aqsa abahu, dan dia menjauhkan bapaknya. Balik, dia rapid akrab dengan kawannya, dan dia jauh dengan bapaknya. Wa zaharatil aswatu fil masjid, dan zahir kuat, dengan zahir ni kuat suara-suara dalam masjid. Masjid jadi tempat sembang kuat. Jadi kita kena kawal kata dengan daerah memang tak sedar. Dan masjid ni cakap kuat, sembang kuat, kan? Wasada al-qabilata fasiku, dan menjadi penghulu, pemimpin, jadi ketua sesuatu kabilah tadi, satu puak tadi. Fasiku, orang yang fasik di kalangan mereka. Memimpin puak tadi, kabilah tadi, kan? Kaum tadi, orang yang fasik, orang yang jahat, kan? Fasiknya orang yang tak taat pada Tuhan. Wa kana za'imul qaumi azharuhum, dan jadi penganjur, jadi pemimpin kaum tadi, orang-orang yang hina dari kalangan mereka. Lebih kurang tadi. Wa ukrimar rajulu makhafata syarri, dia dimuliakan lelaki dari seseorang tadi kerana takut kejahatan dia. Wa zaharatil qainatu wal ma'azim, dan zahir perempuan-perempuan, penyanyi-penyanyi dan bunyi-bunyian, alat-alat muzik, alat bunyian. Wa syuribatil khumur, diminumnya arak dengan berrasa tadi, kan? Wa la'ana akhiru hadhil ummah awala, dan melaknat, mengutuk umat-umat yang akhir, umat yang sekarang ni, yang akhir ini akan umat yang terdahulunya. Umat-umat yang terakhir ni
dia melaknat, dia menghina lah kan umat yang terdahulu. Fal yartaqu inda zalika rihan hamra, maka nantilah, tunggulah kan ketika itu angin merah, wa zalzalatan wa khasafan wa masqan wa qazban, iaitu gempa, angin merah, angin panas, misalnya bala, gempa, khasafan ditelan bumi, tanah runtuh dan sebagainya. Gempa macam mana dulu di Indonesia, satu bandar di Palu habis telan tanah tu, bumi gempa untuk habis satu bandar. Ditelan bumi, wa maskhad, dan berubah rupa mereka, wa khazafan, dan rejaman, wa ayatin tatataba'u kanizami lu'ali kuti'as silkuhu fatataba', dan beberapa alamat yang berturut-turut datangkan. Tanda-tanda ini berturut-turut seperti rangkaian permata yang putus, turut-turut dia jatuh ini, putus di talinya dan berikut-ikut gugurnya. Mana permata itu bila tali dia putus, dia jatuh berturut-turut kan, tak putus. Ini hadiah warik, hadiah warik, bukan hadiah yang mutawatir. Baik, yang seterusnya tuan-tuan, tanda-tanda kiamat dengan akhir zaman. Anil Mustawridi bin Shaddad Al-Fahri rawa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bu'istu ana fi nafsi as-sa'ah fasabaqtuha kama sabaqat hadhihi wa hadhihi al-usbu'aini as-sababah wal wusta. Daripada Mustawrid bin Shaddad Al-Fihri meriwayatkan ia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, kata Nabi, bu'istu, dibangkitkan aku akan pada nafas kiamat, berlakunya kiamat kan, kiamat. Pasabak Tuhan, maka aku dahulu sikit pada kiamat. Jadi nafas kiamat, jadi dengan Nabi tadi berlaku kiamat kan, nafas kan, maka aku dahulukan akan dia, akan kiamat ini. Kama sabaqah hadhi, kama seperti mana dahulunya ini. Lepas tu Nabi tunjuk dua jari dia kata, jari tengah dia dan jari telunjuk. Dia tunjuk itu kata. Wa hadhil usbu'aini as-sababah, ini dua jari tadi, karena Nabi tunjuk jari telunjuk dan jari tengah dia. Jari hatu dia tengah. Dia dekat, beza tak banyak tambahkan. Jari telunjuk dan jari tengah ni panjang dia kan, dekat. Telunjuk dan tengah kan panjang pun, panjang dan jari tengah sikit. Azan tak? Sama satu hadis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah.
Satu hadis kita tahu. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'atu hatta yanba'isa dajjalun kazzabun qaribun min salasin kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Hadis hasan sahih. Daripada Abu Hurairah katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada berlaku kiamat. Kalau berdekatkan tak berlaku kiamat hingga bangkit beberapa dajjal, beberapa orang dajjal. Hingga bangkit, lahir beberapa dajjal, lagi pembohong. Dajjal tu yang sebenarnya kazabun tu mana? Yang kuat bohong dia, sangat pembohong. Qaribun min salasin, hampir daripada 30, hampir 30 orang keluar. Sebab Nabi. Kulluhum, semuanya. Hampir 30 orang tadi, dajjal yang pembohong tadi, semuanya yaz'umu, mengaku annahu Rasulullah, semuanya mengaku dia ni Rasulullah, Nabi. 30 orang daripada Nabi kita mati itu bersama Mukazzab sampai kita kan. Di negeri kita pun ada orang mengaku jadi Nabi, jadi Rasul. Ini banyak kan. Nabi kata hampir 30. Di tanah Arab di mana pun kan. Di Pakistan juga ada kan ulama. Baik, huraian dia membicarakan tentang berlakunya kiamat hingga zahir beberapa dajjal yang pembohong, yang bohong-bohong, mana yang sangat suka bohong, yang banyak pembohongan dia. Dajjal dia ada dua macam, tuan. Kita nak faham dajjal ni dua je. Pertama, dajjal yang bohong, pembohong tadi. Bukannya sebenar ia dajjal. Ini pembohongnya orang-orang, pembohong. Bukan sebenarnya itu dajjal yang Nabi Isa bunuh tu, bukan. Hanya tabiat dia, kelakuan dia, perangai dia, perbuatan dia itu seperti tabiat dajjal yang sebenar. Itu dia. Sebab dajjal sebenarnya dia mengaku dia jadi Tuhan. Dia boleh buat dua ni kan. Dia bohong kan, dia bukan Tuhan. Ini pun gitu kan. Orang yang sebelum dajjal sebenarnya kan, tabiat dia, kelakuan dia, perangai dia kan, perbuatan dia tu macam mana dajjal. Keduanya dajjal yang sebenar, yang betul-betul dajjal kan, yang Nabi Isa akan bunuh, iaitu dajjal yang mengaku dirinya Tuhan. Dia jadi Tuhan. Itu yang sebenar. Tapi yang lain ni dia tak mengaku Tuhan, dia sebagai Nabi kan. Dia berbohong dan Yahudi dan sebagainya. Semuanya mengaku dirinya Nabi Allah dan Rasulnya. Banyakkan dajjal dia mengaku sebagai Nabi dan Rasul. Dan terlebih zahir segala dajjal pembohong tadi, kemudian daripada masa bangkitnya Nabi menjadi Rasul, selepas pada Nabi kita jadi Rasul, sampai akhir masa yang tiada tertentu, tak tahu bila. Jadi lahir dajjalnya selepas wafat Nabi kita banyak kan. Dia tak tahu bila nak habisnya kan. Sebenarnya yang berlaku pada akhir hayat Nabi kita, selepas Nabi kita, iaitu zahir seorang lelaki di sebelah negeri Yaman kan? Kat Yaman, mengaku Rasulnya, mengaku Rasulullah, namanya Musailamatul Kazzab di Yamamah kan? Dan seorang lagi mengaku Nabi dan Rasul, namanya Sajjaj. Ada lagi kan? Maka tiada berdiri kiamat hingga terbit hampir 30 dajjal yang lain daripada dajjal yang akan dibunuh oleh Nabi Isa. Betul kita nampak. Kerana dajjal yang akan dibunuh Musa ni tak terbit. Tapi yang mengaku jadi Nabi, jadi Rasul ni dah banyak kan? Dah banyak kan? Banyak. Dibunuh dah kan? Surah Mukazzab ni dah ada Sayyidina Abu Bakar kan? Diperang. Orang-orang murtad ni dia dibunuh situ. Itulah sebanyak nonton hadis-hadis kita hari ini, insyaAllah kan. Kalau ada masa dan lagi kita sambung dengan bab-bab lain kan. Dulu kata Imam Mahdi, tak ada ni Imam Mahdi ni dah lepas kan. Berlaku perang kan. Sekarang ni berlaku perang kan. Tak ada siapa yang nak membela umat Islam. Imam Mahdi ni pemimpin umat Islam. Dia memerintah ikut Al-Quran dan hadis yang menjalankan syariat Islam.
dan yang memberi keadilan kepada semua umat Islam, semua manusia, kan? Itu Imam Mahdi. Imam yang mendapat petunjuk daripada Allah. Mahdi ini adalah orang yang dapat petunjuk daripada Allah SWT. Sekadar itulah sebenarnya yang baik daripada Allah, yang baik daripada kelemahan dan kejahalan saya sendiri. Aku lupa hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'ana wa taqabbal لا تعلم فينا ولا نشكر. اللهم ارزقنا بعد النبيين والمرسلين هذا المستقبلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. صلى الله على سيدنا محمد وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة